Dekat whiteboard dah nampak graf ni. Saya masukkan dekat whiteboard. Graf menunjukkan penggunaan petrol yang digunakan oleh sebuah teksi untuk jarak J kilometer. Jadi berdasarkan graf tu, soalan dia jarak teksi itu akan bergerak jika tangkinya diisi sebanyak 30 petrol. Jadi saya besarkan sikit gambar ni sekejap. Okay, jadi kalau dia isi petrol dia 30 liter. Jadi awak tengok pada paksi X tu yang 30. Kat sini 30. Kita naik ke atas. Okay. Naik ke atas. Lepas tu ke kanan. Dia dah sentuh dengan graf tu. Kita ke kanan, ke kiri. Ke kiri, jadi kena pada 30. 30 tu maksud dia jarak dia. Kalau petrol dia 30 liter, dia boleh pergi sejauh 30 kilometer. Jadi jawapan yang pertama tu 4A1. Jawapan dia 30 kilometer. Okey, cuba awak tengok pula kalau jarak dia 42 liter. Kalau dia isi petrol 42 liter, sejauh mana jarak dia? Jadi sama dekat graf awak tengok kalau tengah-tengah ni 45. So kita nak 42 je. Kira kotak kecil-kecil tu. 1, 2. Jadi naik ke atas. Okay, lepas tu ke kiri. Dekat sini ya. So jawapan dia berapa? Dah dapat dah? Nampak tak dekat graf? Dapat berapa jawapan? 42. 42 betul. Ni 42 kilometer. Dia isi 42 liter, dia dapat 42 kilometer jarak perjalanan. Okay, soalan B dia tanya hitung kos petrol bagi pergerakan teksi sejauh 36 kilometer. So, teksi dia bergerak sejauh 36 kilometer. Kita kena tahu dulu berapa banyak petrol yang dia guna. Jadi dekat graf awak tengok pada paksi yang ada KM, paksi Y. So dekat paksi Y ni kita tengok 36 kilometer dekat sini lebih kurang. Okay. Kita ke kanan, lepas tu turun bawah.
Okey, jadi 36 liter. Untuk soalan B, 36 km sama dengan 36 liter. 1 liter sama dengan RM2.30. RM2.30. Jadi kalau 36 liter, kita kira 36 darab RM2.30. Jadi kita dapat jawapan dia RM82.80. Jadi dia kena bayar sebanyak RM82.80. Okey, ada soalan nak tanya? Okey, kalau tak ada, kita tengok lagi satu soalan nombor 7. Soalan 7 dekat muka surat 164. Soalan menjana kesemenangan. Okey, jap saya masukkan gambar dia. Okey, soalan dia, Raj ialah pengerusi kelab komputer. Dia ingin menempah kemeja T untuk ahli kelab daripada Puan Aini, guru koperasi sekolah. Puan Aini telah menyediakan satu graf bagi menunjukkan kos dengan bilangan kemeja T. Okey, berdasarkan jadual, lengkapkan jadual berdasarkan graf. Okey, so kita kena tengok dekat graf ni untuk kita isi dalam jadual yang dia bagi. So, paksi X, kotak dia semua dia dah isi. Jadi, kita kena tengok apa yang sepadan dekat paksi Y. Jadi, yang pertama tu awak tengok 10. Kalau 10 kemeja, berapa dia kena bayar? Naik ke atas, lepas tu ke kiri. Okey, soalan A. Kita masukkan kotak dia sekejap. Bilangan kemeja dengan kos. RM50, satu lagi RM70. Okey, kalau kemeja 10, berapa dapat? Ini 10, kita naik ke atas, ke kiri,
dia kena bayar 100. Kalau 30 kemeja, kosnya ialah 200. Kalau 50 kemeja, kosnya RM300. Kalau 70 kat sini RM400. Okay, kita dah lengkapkan jadual. Dan soalan B dia tanya, setelah Raj mengamati graf tersebut, dia terkejut apabila mendapati kosong helai. Kalau kosong kemeja, dia tak beli kemeja pun kena bayar duit RM50. Okey, jika anda ialah Puan Aini, apakah penjelasan anda? Okey, apa yang awak boleh jelaskan? Dia tak beli kemeja pun tapi kena bayar duit juga. Kenapa? Kenapa agak-agak siapa boleh teka? Dia dengan koperasi kan? Tak ada siapa nak bagi jawapan? Apa-apa jawapan yang logik sebenarnya diterima. Apa jawapan awak tak ada ke? Nak try? GST. GST kalau kita ada beli barang. Tak ada silap. GST maksud dia government sales tax. Mungkin sebab Puan Aini terpaksa menggunakan duit. Good so. Yalah, Kenapa? mungkin anak dia mungkin kos tambahan sama ada mungkin buat ataupun penghantaran. Okey. Penghantaran tu betul. Minyak. Duit minyak. Okey, walaupun dia tak ada beli tapi ada kos penghantaran. Ada orang lain dia jawab itu yuran koperasi. Mungkinlah boleh terima sebab dia berurusan dengan koperasi kan. Jadi apa-apa jawapan yang logik diterima untuk soalan ni. Kalau awak tengok dekat belakang, jawapan dia kos penghantaran. RM50 ialah kos penghantaran. Okey, soalan C. Berapa jumlah kos yang perlu dibayar oleh Raj untuk 68 helai kemeja? Okey, 68 helai. Berapa banyak kos dia? Tengok dekat graf. Dia garisan yang kiri sikit daripada garisan yang 70 untuk aksi X tu. Jadi situ ialah 68. Sini 68.
Kalau situ 68. Kita dekat muka surat yang kedua. Okay, jadi kos dia berapa? Kat sini. Ke kiri. Lebih kurang garisan ini. Sini 300, dekat sini 350. So 300. Dia dalam 309, 390, betul tak? Berapa kos dia? Rn 390. Okey, D jika Raj cuma mempunyai bajet sebanyak 410. Nyatakan jumlah kemeja yang dapat ditempah olehnya. Okey, jadi awak tengok pada Pak CY pula. 410. 410 garisan yang atas sikit daripada 400. Yang ni. So dia dekat sini. Kemudian turun ke bawah. Okey, dekat sini 72. Berapa lah t-shirt dia? Ada duit RM410 boleh dapat t-shirt sebanyak 72 helai. Okey, boleh. Kita dah habis tajuk ni sebenarnya. Saya nak masuk tajuk 9. So graf fungsi ni yang penting awak tahu fungsi. Kemudian boleh plot pada kertas graf. Lepas tu kita baca graf. Okey, ingat lagi fungsi ada berapa yang dikatakan fungsi? Berapa jenis pemetaan yang dikatakan fungsi? Satu? Dia punya key point dia n kepada 1. Dua jenis. Fungsi 1 kepada 1 dengan satu lagi banyak kepada 1. Satu kepada 1 dengan banyak kepada 1. Okey, itu fungsi. Lepas tu, apa yang sama dengan domain? Apa perkataan yang sama dengan domain? Domain sama dengan
objek. Domain, objek, benda yang sama. Lagi satu, kodomain. Kodomain, image. Muka surat je. Muka surat berapa? Dekat. Itu yang awal-awal lah. Tak berapa 147. Lepas tu 148. Oh, ada. Kan? Okey, kemudian fungsi ni kita boleh tulis dia dalam 4 bentuk. Yang pertama, pasangan tertib. Pasangan tertib ni macam mana? Pasangan tertib. Macam mana pasangan tertib? Dia duduk dalam satu set. Kemudian dia ada koordinat X, Y. X2, Y2. X3, Y3. Okey, lagi satu nama dia. Kita boleh tulis fungsi juga dalam bentuk jadual. Dalam bentuk jadual macam mana? Dalam bentuk jadual macam yang dekat atas ni lah. Yang kita buat dekat soalan 7A tadi. Yang ni kita panggil dia bentuk jadual. Okey. Ada paksi X, ada paksi Y. Okey, ni bentuk jadual. Okey, kita masuk muka surat 3. Lagi satu bentuk graf. Kita juga boleh tulis fungsi dalam bentuk graf. Bentuk graf macam yang awak buat lah. Dah dapat jadual, kita plot titik. Kemudian kita gariskan. Kita dapat satu graf. X, Y. Ataupun ada graf yang bentuk dia melengkung. Macam tu. Okey, macam mana kita boleh tulis fungsi ni? Satu lagi dalam bentuk persamaan. Bentuk persamaan boleh jadi dalam bentuk Y sama dengan 2X tambah 3. Ataupun kita juga boleh tulis dia dalam bentuk F, X, fungsi X 2X tambah 3. Okey, so lepas tu langkah-langkah lukis graf ni semua dah kan? Dah faham dah, kita dah habis lah bab ni. Kita nak masuk laju dan pecutan.
Jadi saya bagi satu soalan lah untuk awak siapkan. Nombor 7 dah buat. Buat nombor 6. Buat soalan 6 dengan satu lagi. Soalan 9. Soalan 6 dengan 9. Muka surat berapa ni? 164, 165. Soalan 6, 9. Okey, kita masuk bab 9. Yang tu tadi kerja rumah laju dan pertukan. Okey, apa dia laju? Awak ingat lagi tak tahun lepas yang saya ajar awak tajuk nisbah, ada kena tukar laju kilometer per jam, tukar jadi saat per minit. Ingat lagi kan? Ingat lagi tak? Okey, dalam bab ni kita akan jumpa formula laju. Laju ialah jarak bahagi masa. Okey, ini satu formula. Jarak kita boleh guna unit apa? Ni dah belajar dulu, dah senang. Apa unit-unit untuk menunjukkan dia jarak? Kilometer. Okey, kilometer, meter. Lagi? Sentimeter, milimeter. Okey, betul. Masa? Jam. Saat. Okey, jam, saat, minit, kan? Okey, tengok dekat muka surat 171, dekat situ dah dibagi contoh yang pertama. Aida berjalan ke kedai, jaraknya 100 meter selama 5 minit. Okey, berapa laju dia? Laju dia ialah jarak bahagi dengan masa. Jadi laju dia, kita ambil jarak yang dia lalu 100 meter. Masa dia selama 5 minit. Per dengan 5. Okey, kalau kira 100 bahagi 5 dapat 20. Jadi cara tulis dia 20 meter per minit. Dia sebenarnya macam ni, asal usul dia ialah 20 meter. Dia berjalan sejauh 20 meter dalam masa 1 minit. Dia macam ni.
20 minit pula. 20 meter. Satu minit. Okay, jadi kita tulis dia sebagai 20 meter per minit. Sama juga kalau awak tengok papan tanda 60 km per jam. Maksudnya kita boleh bergerak dengan kelajuan 60 km je, jarak yang kita boleh pergi dalam masa 1 jam tu. Okey, contoh 2 sama. Kita kira jarak bahagi masa. Cuma yang contoh 2 unit dia lah, dia guna unit lain sikit. Dia guna meter per saat. Kalau awak tengok Azizul Hasni naik basikal kan? Tengok tak? Olimpik hari tu. Perasan tak berapa kelajuan dia? Perasan tak berapa kelajuan dia? Tak tahu Masa dia sedang berlumba tu, kalau awak tengok dekat TV, dia bahagian bucu bawah. Dekat situ dia akan tunjuk kelajuan dengan denyut nadi setiap pelumba. Dia tulis tu. Kalau Azizul, kelajuan dia dalam 70 lebih, dekat-dekat 80 lah. Kalau awak bawa motor pun, kalau 70 km sejam kan laju kan. Dia boleh naik basikal dengan kelajuan yang macam tu. Okey, bahagian kedua kita nak kenal laju seragam dengan laju tak seragam. Okey, tengok dekat contoh 3. Farid memandu sebuah trailer sejauh 170 km dalam masa 2 dan 190 km dalam 4 jam berikutnya. Adakah Farid memandu trailernya dengan laju seragam? Laju seragam tak? Jadi kita tengok 2 jam yang pertama. Contoh 3. Ini kelajuan seragam dan tak seragam. So dia ada bagi dua jenis kelajuan. Yang pertama 2 jam pertama. Dua jam pertama laju jarak bahagi masa kan? Laju dia ialah jarak dia 170 km. Masa dia 2 jam. Jadi kita kira 170 bahagi 2 dapat 80 km per 1 jam. Apa contoh-contoh Kita tulis dia 80 km
80 km. 8 km. ...85 km per jam. Okey, macam tu. Itu untuk 2 jam yang pertama. Lepas tu dia kata dalam 4 jam berikutnya, 4 jam berikutnya. Berapa laju dia? ...190 jarak dia. Masa dia 4 jam. Jadi 190 bahagi 4. Terdapat 47.5 kilometer untuk 1 jam. Jadi 47.5 km per jam. Sama tak 47.5 dengan 85? Tak sama. Tak. Okey. Awak boleh tulis kesimpulan dia macam ni. 85 km per jam tak sama dengan 47.5 km per jam. Jadi laju tak seragam. Macam mana kalau laju seragam? Laju seragam maksud dia berubahlah masa yang 5 minit seterusnya ke 4 minit seterusnya ke, kita masih kelajuan yang sama. Okey, kalau tengok contoh 4, ditunjuk pasal orang tu, ditunjuk tentang kelajuan bola golf. Okey, bola golf tu dari P ke Q, dia ambil jarak dia ialah 40 meter dalam masa 2 saat. Jadi bila kita kira kelajuan bola tu, P ke Q dapat 20 meter per saat. Kemudian tengok pula dari Q ke R. Q ke R jarak dia 70 meter dalam tempoh masa 3.5 saat. Kita kira laju dia, kita dapat pun sama 20 meter per saat. Kemudian dia kira lagi dari R ke S. R ke S jarak dia 60 meter. Dia ambil masa 3 saat untuk sampai S. Kita kira laju dia jarak bahagi masa dapat juga 20 meter per saat. Jadi iaitu menunjukkan kelajuan bola itu adalah seragam. Okey, itu laju seragam, laju tak seragam. Kita masuk laju purata. Okey, tengok muka surat 4. Laju purata. Okey, laju purata ni kita boleh ambil soalan yang Farid tadi, yang trailer tu. Tengok contoh 3 balik tadi. Okey, macam mana kita nak kira laju purata dia? Sebab laju dia tak seragam,
Jadi kita boleh kira laju purata. Guna rumus laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Laju purata. Okey, contoh 3 tadi jumlah jarak dia berapa? 170 kilometer dengan 190. Okey, 170 tambah 190 bahagi jumlah masa 2 jam tambah 4 jam. Apa dia suka sangat conteng-conteng di tengah hari ni? Okey, jadi 170 tambah 190 360 bahagi dengan 6 jam. Jadi secara puratanya trailer tadi kelajuan dia ialah 60 kilometer per jam. Okey. Kita boleh kira laju purata untuk kelajuan yang tak seragam. Kalau kelajuan dia seragam, maksudnya itulah laju purata dia. Dalam buku dia ada bagi contoh 5. Contoh 5 dia naik basikal. Contoh 6 bas. Okay, kalau contoh 6 kita kena kira jarak, kita kena kira masa keseluruhan. Okay, contoh 7, contoh 8, contoh 9. Ada yang tak faham tak? Cuba tengok dalam buku. Ada tak mana-mana contoh yang tak faham? Ada yang nak saya terangkan ke? Contoh 6 okey? Ada? Tak ada?
Contoh 9. Contoh 9 boleh faham? Mula-mula dia lari 10 kilometer. Lepas tu dia berenang 1,500 meter. Kemudian dia basikal sejauh 40 kilometer. Okey, bila kita nak kira laju purata, jumlah jarak, pastikan semua jarak tu di dalam unit yang sama. Kalau awak nak guna kilometer, pastikan semua tu kilometer awak nak tambahkan jumlah tu. Macam contoh 9, mula-mula dia 10 kilometer, lepas tu dia berenang 1,500 meter. Jadi 1,500 meter tu tukar juga kepada kilometer. Okey. Okey, dengan contoh 9 contoh 9 dengan masa selama 1 jam 56 minit. Okey, jadi 1 jam 56 minit tukarkan dalam bentuk jam. Minit tu tukar kepada jam, kita dapat 0.93 jam. Macam mana nak tukar minit ke jam? Jadi awak bahagi dengan 60. 56 minit bahagi 60, kita dapat 0.93. Lepas tu tambah dengan 1 jam tu. Nak kena tunjuk ke contoh 9? Tak payah. Perlu ke tak perlu? Tak perlu. Perlu Okey, kita tengok contoh 10. Contoh 10 dia guna graf jarak masa. Siti mengikuti rombongan sekolah ke Kuala Lumpur. Bas sekolah yang dinaiki mereka bertolak dari sekolah. Okey, kalau tengok dekat graf, sekolah tu adalah pada titik asalan lah, kosong. Pukul berapa? Pukul 7 pagi dia dari sekolah. Dalam perjalanan mereka berhenti di kawasan rehat Ulu Bernam untuk menikmati sarapan pagi dan berehat. Lepas itu mereka meneruskan perjalanan sehingga Kuala Lumpur. Graf menunjukkan pergerakan bas dari sekolah ke Kuala Lumpur. Hitung laju purata dalam kilometer per jam. Jadi kita nak dapatkan jarak dia dalam kilometer, masa dia dalam jam. Okey, laju purata ialah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Bila soalan dah minta kilometer per jam, jadi kita kena pastikan jarak dalam kilometer, masa dia dalam jam. So tengok dekat graf, dia bergerak dari sekolah sampai dekat C. Jumlah jarak dia dah ada dah yang atas sekali tu. Berapa jumlah jarak dia? 203. Jumlah jarak dia kita ambil yang atas sekali. Sebab ini adalah graf jarak masa.
203 kilometer. Kenapa kita tak ambil 88 tambah 203? Kenapa? Kenapa? Sebab 203 jumlah 203 tu dah menunjukkan, betul-betul. 203 tu dah menunjukkan jumlah pergerakan dia. Jadi masa dia berapa lama? Tengok dekat graf, dia sampai tu pada pada jam yang ke-5. Jadi 5 jam. So kita bahagikan 203 bahagi 5 dapat 40.6 kilometer per jam. Okey, boleh cuba soalan 9.1 lah. Saya rasa pecutan ni, kalau ada keluar soalan pecutan, saya buanglah soalan tu. Nanti kita sambung lepas test pecutannya. Okay. Cuba buat soalan soalan 1. Cuba buat soalan 1. Soalan 3, 4, 5. Satu. Lepas tu 2A dengan 2C lah. 1, 2A, 2C, 3, 4, 5. Yang ni jom cuba 9.1. Dua A, 2C. Soalan 3, 4, 5. Okey, untuk ujian masuk dari bab 4 sampai bab 9. Bab 4 apa? Saya dah bagi tahu ke belum? Saya belum cakap dah. Dah, nak kita group tak? Ada. Bab 4 ni bab apa? Oh, poligon. Bab 4 ni yang awak belajar sudut pedalaman. Yang ni kita belajar dekat kelas. Sebelum kita cuti. Yang Fizi ada ajar dekat whiteboard tu nak lukis. Untuk nanti soalan test saya masukkan
file PDF dalam grup. Nak senang awak jawab dalam buku latihan lah. Lepas tu hantar jawapan guna hantar jawapan PM dekat saya. Kalau soalan tu cikgu yang buat tu dia share cepat, saya boleh masuk dalam GF. Kalau dia lambat, saya tak sempat nak masukkan dalam GF. Boleh? Kalau apa? Kalau saya free. Boleh. Saya rasa dia akan sediakan soalan sahaja, dia tak ada ruang jawapan. Tapi saya pun tak pastilah dia buat macam mana. Awak masih perlu gunakan kertas sendiri. Kalaulah dia sediakan ruang jawapan, jadi tak apa, senang, awak boleh print. Nanti snap gambar je hantar jawapan. Kalau dia tak ada ruang, awak guna buku tulis lah. Guna Mat 1 boleh, guna Mat 2 boleh. Jawab dalam buku latihan. Okey. Okey, ada apa lagi nak tanya? Ujian? Dah dapat jadual kan? Hari apa, Mat? Rabu. Hari Rabu. Okey. So sepanjang minggu ujian ni PDPR tak ada. Jadi awak hanya fokus untuk jawab. Dah jawab, mesti hantar.